Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Berita panas pagi ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Pemimpin PH BN berjumpa pagi ini. Sumber berita penuh. Desas-desus kerjasama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN semakin bertiup kencang apabila pemimpin kedua-dua gabungan itu dikatakan akan mengadakan perjumpaan di Hotel Seri Pasifik di Kuala Lumpur pada jam 10 pagi ini. Beberapa sumber PH dan BN memberitahu perkara itu kepada Malaysia Kini. Bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak memberitahu tujuan perjumpaan itu diadakan. Saya diberitahu memang ada perjumpaan antara pemimpin PH dan BN. Tapi saya masih tidak pasti perjumpaan itu berkenaan apa, kata sumber BN itu ketika dihubungi. Sementara itu, satu lagi sumber dari PH berkata bahawa ia sekadar perjumpaan biasa sahaja. Bukan rasmi, sekadar perjumpaan biasa. Tak salah jika pemimpin PH dan BN berjumpa dan bertukar pandangan selepas penat dengan kempen pilihan raya, katanya. Selepas lebih 24 jam berakhirnya PRU15, belum ada mana-mana parti yang mampu membentuk kerajaan secara sendiri. Ekoran situasi parlimen tergantung. Keputusan rasmi menunjukkan PH menjadi parti yang memiliki kerusi terbanyak dengan 82 kerusi, diikuti Perikatan Nasional PN dengan 73 kerusi. BN yang menjadi kerajaan sejak merdeka sebelum dikalahkan pada PRU ke-14 pada 2018 pula hanya menguasai 30 kerusi. Petang tadi, Gabungan Parti Sarawak GPS mengumumkan kesediaan mereka untuk menyokong kerajaan pusat yang menggabungkan PN dan BN. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin pula memberitahu dia yakin akan dapat mencukupkan bilangan kerusi minimum di Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan seterusnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun, BN kemudian mengeluarkan kenyataan balas menafikan mereka ada berunding sama ada dengan GPS atau BN. Berdasarkan keadaan semasa, kerjasama di antara PN dan GPS masih belum cukup untuk mereka mendapat penguasaan majoriti muda di Dewan Rakyat. Sementara itu, pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata tiada sebarang perundingan dengan PN setekat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan itu. Ahmad Zahid mengingatkan semua ahli parlimen BN yang menang PRU 15 telah menandatangani Aku Janji Pilihan Raya. Menurutnya, Aku Janji itu memberi mandat kepadanya selaku presiden untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Katanya, mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelapasan keahlian parti termasuk kerusi parlimen. Selaras dengan Undang-Undang Larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti seperti yang termaktub di bawah perkara 49E Perlembagaan Persekutuan. Anwar pula berkata dia juga gembira kerana isu mencukupkan bilangan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan sudah diselesaikan oleh PH. Dengan tahap sokongan yang diterima, saya yakin akan diberikan peluang untuk memimpin negara ini, katanya dalam temu bual yang disiarkan Astro Awani. Yang di-Pertuan Agong memberi tempoh sehingga jam 2 petang ini untuk pemimpin utama parti yang terlibat dalam PRU membuktikan mereka mempunyai majoriti di Dewan Rakyat sebelum mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Berita panas pagi ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Pemimpin PH BN berjumpa pagi ini. Sumber berita penuh. Desas-desus kerjasama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN semakin bertiup kencang apabila pemimpin kedua-dua gabungan itu dikatakan akan mengadakan perjumpaan di Hotel Seri Pasifik di Kuala Lumpur pada jam 10 pagi ini. Beberapa sumber PH dan BN memberitahu perkara itu kepada Malaysia Kini. Bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak memberitahu tujuan perjumpaan itu diadakan. Saya diberitahu memang ada perjumpaan antara pemimpin PH dan BN. Tapi saya masih tidak pasti perjumpaan itu berkenaan apa,
kata sumber BN itu ketika dihubungi. Sementara itu, satu lagi sumber dari PH berkata bahwa ia sekadar perjumpaan biasa sahaja. Bukan rasmi, sekadar perjumpaan biasa. Tak salah jika pemimpin PH dan BN berjumpa dan bertukar pandangan selepas penat dengan kempen pilihan raya, katanya. Selepas lebih 24 jam berakhirnya PRU15, belum ada mana-mana parti yang mampu membentuk kerajaan secara sendiri. Ekoran situasi parlimen tergantung. Keputusan rasmi menunjukkan PH menjadi parti yang memiliki kerusi terbanyak dengan 82 kerusi, diikuti Perikatan Nasional PN dengan 73 kerusi. BN yang menjadi kerajaan sejak merdeka sebelum dikalahkan pada PRU ke-14 pada 2018 pula hanya menguasai 30 kerusi. Petang tadi, Gabungan Parti Sarawak GPS mengumumkan kesediaan mereka untuk menyokong kerajaan pusat yang menggabungkan PN dan BN. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin pula memberitahu dia yakin akan dapat mencukupkan bilangan kerusi minimum di Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan seterusnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun, BN kemudian mengeluarkan kenyataan balas menafikan mereka ada berunding sama ada dengan GPS atau BN. Berdasarkan keadaan semasa, kerjasama di antara PN dan GPS masih belum cukup untuk mereka mendapat penguasaan majoriti muda di Dewan Rakyat. Sementara itu, pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata tiada sebarang perundingan dengan PN setekat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan itu. Ahmad Zahid mengingatkan semua ahli parlimen BN yang menang PRU15 telah menandatangani Aku Janji Pilihan Raya. Menurutnya, Aku Janji itu memberi mandat kepadanya selaku presiden untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Katanya, mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelapasan keahlian parti termasuk kerusi parlimen. Selaras dengan Undang-Undang Larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti seperti yang termaktub di bawah Perkara 49E Perlembagaan Persekutuan. Anwar pula berkata dia juga gembira kerana isu mencukupkan bilangan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan sudah diselesaikan oleh PH. Dengan tahap sokongan yang diterima, saya yakin akan diberikan peluang untuk memimpin negara ini, katanya dalam temu bual yang disiarkan Astro Awani. Yang di-Pertuan Agong memberi tempo sehingga jam 2 petang ini untuk pemimpin utama parti yang terlibat dalam PRU membuktikan mereka mempunyai majoriti di Dewan Rakyat sebelum mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri.